Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, amma ba'd. Hadirin mukminin, muslimin, muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk meneruskan apa yang kita bincang pada kuliah yang lepas berhubung dengan aliran atau firqah, puak, kelompok yang disebut dengan Qadariyah. Kuliah yang lepas kita sebut tentang Murji'ah, kelompok yang dikenali dengan Murji'ah. Sedikit ulang kaji. Murji'ah ataupun fiqratul irja', pemikiran Murji'ah, iaitu mereka mengeluarkan amal daripada iman. Seseorang itu dianggap beriman cukup semata-mata percaya di dalam hati. Dia tak salat, tak puasa, tak bayar zakat, tak menutup aurat, tak melakukan apa yang disuruh, tak meninggalkan apa yang diharamkan. Dia minum arak, berzina, berjudi. Dia beriman lengkap, sempurna. Sebab yang penting hati dia. Maka sebab itu kita katakan, kalau di atas pahaman ni, maka syaitan juga dianggap beriman dengan sempurna. Kerana syaitan dan iblis memang percaya kepada Allah. Mereka percaya kepada kekuasaan Allah. Bahkan mereka berdoa kepada Allah. Kalau sekadar percaya di dalam hati, beriman di dalam hati, yakin di dalam hati, sudah dikira beriman sempurna. Sebab itu kita mendengar kata-kata tak salat tak apa, yang penting hatinya baik. Yang ni bahaya. Buat maksiat pun tak apa, yang penting hati. Jadi orang yang buat jahat dengan orang yang buat baik sama. Yang penting kedua-duanya hati mereka percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Murji'ah. Sebab itu dia kata apa? Aku buat maksiat pun tak apa, janji aku percaya kat Tuhan. Sedangkan ahli sunnati wal jamaah, kita beriman bahawa orang yang mengaku dia beriman tidak sempurna imannya sehinggalah dia beramal. Kerana iman itu bukan setakat ucapan di mulut, saya beriman,
Bukan setakat mengaku di mulut, bukan setakat mengaku di hati. Kena buktikan, kena tunjuk dengan amal perbuatan. Sebab itu iman ialah qaulun, perkataan. Saya beriman. Iqraru bil lisan, mengucap, sebut dengan lidah. Itu nombor satu. Wa i'tiqadu bil janan, dia tak cukup sekadar cakap, tak cukup sekadar sebut, tak cukup sekadar ikrar di lidah. Dia kena i'tiqadu bil janan, dia kena percaya, mengaku, terima, yakin dengan hati dia. Sebab ada orang cakap lain, dalam dia lain. Munafik. Luar lain, dalam lain. Sebut lain, kata lain, percaya lain. Maka dia kena buat dengan hati dia. Baru dua, tak lengkap lagi, tak sempurna lagi, tak betul lagi. Dia kena wa'amalu bi jawarih wal arkan. Dia kena iqraru bil lisan wa i'tiqadu bil janan wa 'amalu bi jawarih wal arkan. Dia kena mengucap di lidah, dia kena yakin di hati, dan dia kena buktikan atau dia kena beramal dengan perbuatan, anggota badan. Jadi di sisi ahli sunnah, orang yang bercakap, menyebut, tapi dia tak buat, lemah, cacat, tak sempurna. Dan dia boleh pergi kepada rosak terus iman dia tu, kalau dia tak buat. Tapi Murji'ah kata dia ni semayang, dia ni tak semayang, sama. Dia ni berzina, dia ni tak berzina, sama. Pasal dua-dua percaya. Dia pun tak percaya lah. Yang ni Murji'ah. Satu lagi kelompok yang kita telah berjanji untuk nak menghuraikan atau nak bincang pada pagi ini, sambungan yang disebut adalah hadis yang ke-26 pada muka surat 148. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, daripada Abdullah ibnu Abbas, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Tajuk ini agak berat lah, agak heavy sikit, terutama sekali pada waktu pagi yang kita semua ni masih dalam keadaan sejuk, kan? Otak kita masih lagi sejuk. Enjin ni bila dia sejuk, dia tak berapa nak pick up. Bila dah lama berjalan, dah hangat sikit, baru dia boleh pick up. Pasal itu tajuk berkaitan dengan perbuatan manusia, takdir, penciptaan perbuatan apa lagi kita nak bincang ni, tuan-tuan dengar bila, mudah-mudahan boleh faham. Nak bagi mudah senang ya. Qadariyah ni yang kita nak bincang ni, sebab Nabi sebut sinfani min ummati laysa lahuma fil Islam nasibun al-murji'ah wal qadariyah. Kita dah selesai dah Murji'ah 2 minggu lepas. Minggu ni Qadariyah. Pasal Nabi kata ada 2 kelompok golongan yang tidak ada bahagian di dalam Islam. Maksudnya golongan yang rosak, sesat. Tapi mereka belum kafir, sesat. Dia sesat dengan kafir lain. Ada satu orang dia sesat, tapi dia belum tentu kafir. Tapi yang kafir ni memang confirm sesat. Itu beza tu. Fahaman tu sesat, ajaran tu sesat, tapi dia belum terkeluar daripada Islam. Setiap yang sesat ni belum tentu kafir, tapi orang yang kafir tu tentu dah sesat. Ke ada orang kafir yang tak sesat? Kalau dia kafir ustaz,
tapi dia berada di atas jalan yang lurus. Kan? Kafir ni tentulah sesat. Pasal itu kita boleh sebut satu kaedah. Pagi-pagi ni tak bagus kaedah ni, pening. Setiap yang sesat belum tentu kafir. Tapi setiap kekafiran itu sudah tentu sesat. Jadi menyatakan seseorang itu tersesat, aliran itu sesat, bukan bermaksud mengkafirkan dia, tapi menyatakan pahaman itu bercanggah dengan perkara yang betul. Kan? Sesat lawan dia betul lah. Kan? Sesat ni salah lah. Dia sesat tapi belum tentu salah. Yang ni kalut. Kan? Kalau sesat pun tak salah, yang mana yang salah? Kan? Baik. Hadirin mukminin. Qadariyah. Apa yang kita faham dengan Qadariyah? Okey. Kalau kita tengok dia sebut pada muka surat 150. Kita baca dulu, sekejap lagi saya akan hurai. Muka surat 150. Dia kata apa? Golongan Qadariyah. Qadariyah ni dia berkaitan dengan qadar, qada dan qadar, takdir. Macam saya tanya tuan-tuan yang mai subuh di masjid ni, yang mai semayang di masjid ni yang saya tengok ada yang uzur, ada yang tak larat, ada yang apa orang kata sakit, yang mai masjid ni dengan yang tak mai masjid ni, siapa yang buat? Kita nak bagi tuan-tuan semua hangat juga. Ni kita nak perangat enjin ni. Jadi untuk nak memanaskan enjin kita, kita kena exercise kita punya otak. Sat lagi kita balik naik motor kod jalan kampung. Buat apa? RM1 tidur. Kita dah balik lah. Dia RM1 tidur. Hang main mana? Aku main masjid. Dia buat sarapan, aku makan-makan tu yang sayur sikit tu. Dia RM1. Kita dah pukul 8 baru balik dia RM1. Untunglah hang, Allah pilih pergi masjid. Aku dulu ni lah Allah suruh tidur. Kita daripada nak balik, start motor patah balik main masjid, tanya Tok Imam. Tok Imam dia kata lagu tu macam mana? Dia kata apa? Dia kata saya untunglah Allah Ta'ala pilih main masjid, yang dia Allah Ta'ala pilih tidur bangkit pukul 8. Nak salah kat dia lagu mana? Saya baru nak ceramah dia. Hang tua-tua main masjid, dia kata dah Allah suruh. Tak ada nak ceramah, tak ada nak mukadimah lagi. Kita naik motor maghrib, mai. Nampak depa duk main dam. Duk main buat tak duk tembang burung. Untunglah Allah pilih pula pergi maghrib. Kami lagu ni dah Allah tulis duk tang ni. Nak buat macam mana nak? Kita baru nak berhenti ajak pi. Kita baru duk niat nak berhenti ajak main masjid, dia kata dah, kami lagu ni dah Allah Ta'ala tulis duk tang ni dah. Kalau hampilah dah Allah pilih lagu tu kat hang, elok dah hampi. Kami nak buat macam mana Allah pilih lagu ni? Ikutlah no, nak jadi lagu mana Allah pilih lagu tu. Hang Allah pilih pergi masjid, kami Allah pilih main duk batak tang ni. Masing-masing semua Allah dah pilih dah. Kami bukan tak teringin nak pi, duk tengok hang pi, kami nak pi ni, ketak kaki-kaki ni, tapi Tuhan dah pilih duk tang ni. Tak pi. Maka kalut kita tuan-tuan. Itu satu puak. Jadi puak yang satu lagi ni, dia nak membersihkan Allah daripada hak yang tak elok ni lah. Kita geng masjid tangkap satu orang berzina. Kan? Dia kata, Tok Imam, jangan duk kata apa, sat. Sebelum nak ceramah ke, sebelum nak marah ke, sebelum nak kata apa, ini semua ketentuan Allah.
telah tertulis di Lauh Mahfuz. Tu imam pun kuik Tok Bilal tinggal jom balik. Tok Bilal kata, ni kita nak main tangkap, hang nak lawan Tuhan. Hang tak dengar dia kata Tuhan dah tulis. Kita balik. Jadi pok yang satu lagi ni dia nampak macam, ui, tak boleh lagu ni. Seolah-olah pok yang ni dia menyandarkan segala-galanya kepada Tuhan. Jadi Tuhan ni macam bersebahak lah atau bersekongkol lah. Saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan kena be clear. Satu orang nak pergi mencuri, Tuhan tahu. Tuhan tahu sebelum dia mencuri ke, atau Tuhan tahu lepas dia mencuri? Tentu tuan-tuan, takkan benda ni khilaf. Tentu Allah dengan sifat Al-Alim, dengan sifat Maha mengetahui, dia dah tahu sebelum benda tu jadi. Okey. Jikalau dia dah tahu benda tu sebelum jadi, dia benarkan benda tu jadi, kenapa kita nak piduk salahkan pembuat tu? Saya bagi contoh. Pasal benda ni dia mungkin sejuk sikit, kita bagi hangat sikit. Polis, dia tahu satu orang nak pergi mencuri. Dia tahu. Dia dapat maklumat, dia tahu, dia nampak semuanya dalam pengetahuan dia. Lepas tu dia pergi curi. Orang telefon, Assalamualaikum, balik polis lah, ni saya nak habaq ni, kata rumah ni kawan ni masuk curi. Dah kami tahu. Hang tak habaq pun kami tahu. Nombor 32 kan, dia naik motor, betul tak? Dia pergi dengan kawan dia, betul tak? Tahu ke? Tak tahu. Lepas tu pasal tak boleh tangkap. Tak saja, tak boleh. Apa kita kata polis ni? Apa kita akan kata pada polis ni? Dia tahu, dia siap habaq kat kita. Hampir tengok motor dia bawa nombor plate lain tu. Tu dia. Kita pun kata, buang masa aku telefon. Dia tahu. Tapi dia tak ambil tindakan. Tuan-tuan boleh faham apa yang saya nak bandingkan. Sebahagian orang dia fikir macam tu. Dia kata Tuhan tahu, Tuhan izinkan. Sebab itu sebahagian orang, dia tengok orang tu sakit, dia tengok budak tu sakit, tuan-tuan tengok dalam tu ada budak jantung berlubang, ada budak yang sakit, ada budak jatuh laut ke, jatuh apa ke, Tuhan tahu. Satu orang, tuan-tuan nampak dia duduk berjalan tepi parit. Tuan-tuan tahu depan tu ada lubang, dan tuan-tuan tahu kata dia akan jatuh lubang kalau dia jalan pergi depan. Tuan-tuan pun tengok, sat lagi dia jatuh, sat lagi dia jatuh, puk dia jatuh. Tuan-tuan pergi, sakit oh sakit suruh tangan man, aku duduk nampak dah, memang nak jatuh. Agak-agak tuan-tuan kata apa kat kau tu? Aku duduk tunggu ni, aku siap rakam lagi. Aku dah tahu kata hang nak jatuh. Memang hang akan jatuh. Memang jatuh sungguh. Nampak tak? Sebab itu kita kata kesalahan di dalam memahami tajuk ini akan mengakibatkan manusia bersangka buruk kepada Allah. Itu bahaya. Dia dah tahu dah, tapi dia tak menghalang benda tu. Maka pok ni, dia kata apa? Dia kata Tuhan tak tahu, melainkan setelah benda tu jadi. Apa tujuannya? Apa tujuan dia kata lagu ni?
Dia nak membersihkan, nak mensucikan Tuhan daripada hak negatif tadi ni. Tuan-tuan nampak tak? Kalau kita kata Tuhan tahu, ni saya duk cerita hak yang sesat ni dulu. Oh, aku setuju hak geng ni. Qadariyah habis. Kan? Ha? Satu orang, kayak saya kita pergi makan, katalah kita pergi breakfast. Tu imam tahu nasi lemak basi, tapi dia suruh kita makan. Kita sakit perut, kita marah dia. Tu imam, saya sakit perut, balik-balik makan nasi lemak. Memang nasi lemak tu basi, tu aku tak makan, aku makan bihun. Awak tu imam tak abang. Biar pergi kan. Lepas tu imam larang lah, saya jangan bagi saya makan. Tengok saya sakit perut. Kita akan kata tu imam tu jahat, pasal dia tak abang kat kita. Tapi kalau kita, tu imam sakit perut lah, makan nasi lemak. Loh, saya tak tahu kalau kata nasi lemak tu basi. Saya tak tahu kata rosak dah. Ish. Oh, tak apalah Tok Imam nak macam mana. Tok Imam pun tak tahu. Tok Imam bukan buat nasi lemak tu. Tok Imam beli kat kedai ni. Nak buat macam mana Tok Imam tak tahu. Nampak? Tuan-tuan nampak tak? So, kalau kita kata Tuhan mengetahui perbuatan manusia itu dalam pengetahuan Tuhan, dalam ketentuan Tuhan, bila dia buat jahat, benda jahat itu akan balik kepada Tuhan. Maka Qadariyah ni, dia nak tutup benda tu, dia nak sekat benda tu. Dia kata Tuhan tak ada kaitan dengan perbuatan kita. Tujuan dia bagus tak? Tujuan dia bagus. Tujuan dia bagus. Tuhan tak tahu hang nak buat apa. Tuhan tak ada sangkut paut dengan perbuatan hang. Tuhan tak ada kaitan dengan perbuatan hang. Apa yang hang buat, hang tanggung. Hang yang pilih. Tuhan tidak ada urusan dan kaitan dengan urusan hang. Kalau hang buat jahat, itu pilihan hang. Tuhan tak ada kaitan. Tuhan tak masuk campur. Tuhan pun tak tahu kata hang nak buat jahat. Lepas hang buat baru dia tahu. Oh, bahaya. Tapi kalau kita fikir sepintas lalu, bagus tak? Bagus. Maka selamatlah Tuhan daripada hak penjahat-jahat ni. Hak yang tak bagus ni selamatlah. Pasal apa dia buat jahat? Tak, Tuhan tak tahu. Dia yang nak buat. Bahaya dia datang mana? Bahaya dia bila kita kata Tuhan tak tahu. Adakah Tuhan tak tahu? Tuan-tuan macam mana? Agak-agak okey Qadariyah ni? Okey ya Ustaz. Kan? Saya main masjid, pilihan saya, Tuhan tak ada kaitan. Dia yang tidur tak main masjid pun, pilihan dia, Tuhan pun tak tahu. Kami yang pilih, kami yang buat ke diri, Tuhan tak ada urusan. Kita nampak macam betul. Tapi sebenarnya Qadariyah ni telah merendahkan Tuhan. Sebab Tuhan tidak maha mengetahui. Itu kita baca sikit. Kita bagi lagi contoh. Bila kita faham Qadariyah ni, kita akan faham satu lagi nama dia Jabriyah ni. Dia ada dua pok dalam perbuatan ni. Dia ada tiga lah yang betulnya ahli sunnah. Qadariyah kita semua. Nak bagi mudah tuan-tuan faham pagi-pagi ni, Qadariyah ni kita semua. Kita pergi tampak orang kita semua, kita pergi mencuri kita semua, kita pergi berzina kita semua, kita semayang rajin kita semua. Semua kita, Tuhan tak ada, Tuhan tak sebelah. Tu Qadariyah. Tujuan dia apa? Tujuan dia hak tadi lah. Tujuan dia hak tak mau tidak mau nak mengaitkan Tuhan dengan apa? Dengan kejahatan kita. Okey, tu Qadariyah. Jabriyah, ada puak lagi satu nama Jabriyah. Tuan-tuan kena ingat Qadariyah, Jabriyah. Dia duk ingat Jamilah. Jamilah tu orang lain. Dia siap. Apa dah tadi ustaz dia Jabriyah, Jamilah ke apa? Jabriyah. Jabriyah apa dia? Jabriyah ni lawan kepada Qadariyah. Kalau Qadariyah semua kita, Qadariyah ni nak bagi mudah faham ni.
Qadariyah semua kita. Kau apa yang kau fikirkan. Jika kau fikirkan kau boleh melakukannya. Kita menentukan nasib kita sendiri. Bahasa-bahasa Qadariyah. Tuhan tidak ada urusan dalam kehidupan kita. Tujuan dia tak mau nak kaitkan Tuhan ni dengan hak tak elok tadi. Sebab tu Tuhan tak tahu. Dia pergi bunuh orang. Dia pergi berjalan nak katuk kawan tu. Tuhan tak tahu. Lepas dia katuk kawan tu mati baru Tuhan tahu. Kalau Tuhan tahu sebelum dia nak pergi bunuh tu pasal apa, Tuhan tak halang. Dia fikir kot tu. Tak apa, saat lagi kita jawab. Kita tak boleh tangguh minggu depan. Pasal kalau kita cerita hak ni yang sesat ni, kita tak perjelas terus tu minggu depan. Jadi Qadariyah setengah. Jadi kita kena kerak terus lah. Pasal tuan-tuan, betul juga bau, betul juga. Yang cerak ni takkan Tuhan tak tahu. Kalau Tuhan tahu pasal apa? Macam tu. Kadang-kadang kita tengok dalam Facebook, siap kat dia, awak lah Allah Ta'ala buat lagu ni. Qadariyah kata, tak, bukan Allah Ta'ala buat macam ni. Tak. Dia jadi dengan pilihan dia. Jabriyah pula, kalau Qadariyah tadi semua kita, Jabriyah pula semua Tuhan. Kalau kita di sisi Jabriyah ni, di sisi Jabriyah dia, kita umpama robot. Nak mudah lagi faham, di sisi Jabriyah kita ni robot kan. Kita tekan, dia angkat tangan, dia turun tangan, kita dia jalan, dia undur. Siapa dia yang kontrol? Kita. Dia bertindak, bergerak berdasarkan apa yang dikontrol oleh, dikawal oleh kita. So Jabriyah kata semua Tuhan. Qadariyah kata semua kita. Mudah faham. Duduk bahas lagi tuan-tuan. Aku Qadariyah, Jabriyah aku tak tahu apa. Pagi ni apa dah? Satu kirai ke apa? Satu jalan. Tak apalah juga kan. Qadariyah, Jabriyah. Boleh? Okey. Maka marilah jalan yang tengah, jalan yang lurus, jalan yang benar, iaitu ahli sunnah, di antara Murji'ah, di antara Jabriyah, di antara Qadariyah. Kalau Qadariyah semua manusia, kalau Jabriyah semua Tuhan. Semua Tuhan. Yang ni yang puak yang tuan-tuan kata apa? Kita buat macam mana pun Tuhan dah tetapkan. Hang semayang tunggi langgang pun Tuhan dah tetapkan. Aku kalau macam ni pun Tuhan tetapkan. Semua Tuhan. Setan lawan Tuhan pun Tuhan. Adam taat dekat Tuhan pun Tuhan. Adam keluar daripada Adam pi makan buah tu pun Tuhan yang okey. Lo ni kita nak apa? Kita nak faham sikit. Adam. Adam. Kita pergi contoh tu Adam. Adam alaihissalam, Allah kata wala taqraba hadhihi syajarah. Allah kata Adam, kau jangan dekati pokok ini. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh zalimin. Kau jangan pergi makan pokok ni, jangan dekati pokok ni. Nanti Allah kata jangan dekat. Pendekkan cerita, Adam pergi makan. Kalau Qadariyah, Adam pergi makan, semua yang jadi itu Adam. Tuhan tak tahu. Perbuatan Adam pergi makan tu, tidakkan Adam pergi makan tu Adam. Tuhan tak tahu. Jabriyah pula,
Allah yang buat apa semua ni. Lepas tu Adam pi makan tu pun Allah. Lepas dah makan tu Allah juga yang buang Adam. Semua Allah, Allah, Allah. Adam robot. Angkit, nampak pokok, ambil, makan. Allah dah tersusun semua. Jadi Adam tak tahu apa. Kalau pasal dia kata apa? Tak, semua benda ketentuan Allah. Jabriyah punya contoh, nak bagi tuan-tuan mudah faham. Jabriyah punya contoh apa dia? Ni Jabriyah punya contoh. Abang tak pergi kerja abang. Ni dapat suami Jabriyah. Boleh minta fasah. Assalamualaikum Tuan Hakim, saya nak minta cerai. Apa sebab? Suami Jabriyah. Dia jadi lagu mana? Saya suruh dia pergi kerja. Dia kata aku bukan tak mau pergi kerja, tapi tulang-tulang dah repuh. Aku bukan tak mau pergi kerja. Allah dah tentukan aku makan duit bini. Lagi satu, ulat dalam batu pun boleh makan. Kita lah rumah takkan tak boleh makan. Tuhan dah tulis, tak beranak lagi Tuhan dah tulis dah rezeki kita. Kalau kita lapar hari ni, kalau kita keluar pergi cari kerja, Tuhan kata kita lapaklah kita. Tapi kalau kita tak masak, tak kerja apa, tapi kalau Tuhan kata kenyang, duduk saja pun kenyang. Tu dia Jabriyah. Tuan-tuan tak pergi sarapan, duduk di masjid, subhanallah, subhanallah, Allah kata kenyang. Tapi kalau tuan-tuan pergi tiba 3-4 pinggan pun untuk imam kata tinggal kat ustaz tengah. Lapar juga. Yang ni Jabriyah betul semua Tuhan. Dia tak pergi makan. Saya Allah. Kau pergi makan pun kalau Allah kata tak kenyang. Yang ni makam tinggi Jabriyah. Nampak? So mari ahli sunnati wal jamaah apa dia? Yang ni kita nak bagi kesimpulan ni. Ahli sunnah ni kira habis penutup kira muktamad. Ahli sunnah wal jamaah dia di antara Jabriyah dan Qadariyah. Dia duduk tengah-tengah. Sebab yang Qadariyah ni dia melampau, Jabriyah pun dia melampau. Yang ni dia melampau cara dia, yang ni dia melampau cara dia. Ahli sunnah kata semua perbuatan ni yang berlaku, yang telah berlaku, akan berlaku, sedang berlaku, segala-galanya diciptakan oleh Allah dan Allah Maha mengetahui. Tetapi untuk nak mengelakkan kita jadi Jabriyah dan Qadariyah, tetapi ada manusia diberi kemampuan, kebolehan untuk memilih, untuk membuat pilihan. So yang mari masjid ini dengan kehendak Allah, dengan ilmu Allah. Sebelum kita beranak lagi Allah dah tahu. Sebelum jadinya alam ni Allah dah tahu. Allah cipta segala. Allah khaliq kulla syai'. Allah khaliqu kulla syai'. Allah yang menciptakan segala-galanya. Dia dah tahu dah. Perbuatan kita semua dalam pengetahuan dia, dalam ilmu dia. Dia tahu dah. Sekali saya nak bagi contoh kat tuan-tuan. Benda ni banyak orang keliru. Tapi kita ada pilihan. Kita ada pilihan. Perbuatan kita Allah cipta, Allah mengetahui. Tapi kita ada pilihan. Ada. Kita yang memilih. Jadi kalau kita yang pilih, di mana salahnya Tuhan? Orang yang pergi mencuri, Tuhan izinkan benda tu jadi. Tuhan tahu dia nak pergi mencuri dengan pilihan dia. Orang yang mangkit main masjid ni dengan pilihan dia. Orang yang mangkit tak mau main masjid pun dengan pilihan dia.
Saya bagi contoh, tuan-tuan main masjid macam ni, pagi ni, saya pakai jubah, ada pakai baju Melayu, ada pakai t-shirt, ada pakai kemeja, ada pakai kain pelikat. Orang perempuan pun macam-macam color. Dia jadi lagu mana? Qadariyah ke Jabriyah? Aku pun tak tahu Tok Imam, tengok saya tengok main Tok Imam tak tahu jubah. Dia tengok jubah bini dia. Awak yang kembang pelik Tok Imam ni, awak yang kembang pelik jubah. Saya pun tak tahu, tengok Allah tentu jubah ni, saya pun tak tahu tengok jubah ni. Dia tak tahu apa, itu Jabriyah. Qadariyah tadi dia yang kita pilih jubah ni, kita pilih baju Melayu ni, pilihan kita, kehendak kita, taste kita, tapi dengan izin Allah. Sebab itu ada benda yang kita nak, ada benda yang kita mau, ada benda yang kita pilih, Allah tak izin. Dan saya nak bagi tahu tuan-tuan, bukan semua Allah izin, dia suka. Macam kita jugalah, bukanlah macam tu sama dengan Allah dak. Saya bagi contoh macam ni. Ada tak benda yang tuan-tuan izin tapi tuan-tuan tak suka? Ada. Banyak kan? Anak dara bawa balik mai jantan. Kita ayah nak menikah dengan kau ni. Kita pun tengok, uish. Dia punya tak mau makan lah apa. Mana borang? Kan borang wali. Mana? Kita pun tanya. Bok pi pejabat agama. Wali izin nak? Pasal kalau wali tak izin, tak ada menikah kan? Nak pergi siap. Yang tu kita sembang tepi. Ada cara lah. Tapi dia punya peraturan dia di dalam sistem perkahwinan Islam Malaysia, SPIM. Dia mesti izin wali. Mesti ada izin wali. Wali kena sign. Ataupun wali tu dia boleh wakalah, dia boleh serah pada orang lain. Tapi pendek kata dia kena sign. Kalau dia tak sign tak boleh menikah. Kalau nak menikah juga tuan kena pergi menikah tempat lain. Dia sign. Kita pun tengok awak yang sign sampai terkoyak atas ni. Oh kan, pendaftar nikah tutup kau amboi pok hang tenyih sampai terkoyak atas ni. Mebai. Dia bukan setuju pun, tapi saya duk kerah kepala kecek-kecek juga dia sign. Tapi based on paper dia izin tak? Izin. Lepas tu dia nak main akad tak? Dia abang dah siap-siap Tok Imam akad, dia cemuh dia tak main. Tu dia cemuh dia tak main, dia sign buat apa? Malah nak berkelahi, dia sign pergi. Dia izin tapi dia tak. Banyak benda tuan. Anak tuan-tuan nak keluar pukul 2 tengah hari, nak main gerek. Hangat, kembang, panas. Toyok, menyakak tak sangka. Hampir keluar. Pimai sangat. Tuan-tuan izin tak? Tapi tuan-tuan tak suka. Dia kata, wih, pok hang bagi keluar. Aku minta kat dia bagi. Tapi dia tak suka. Allah izin iblis tu boleh hidup sampai ke akhirat, boleh hidup umur panjang. Pasal apa? Pasal Allah izin. Dia minta dekat Allah, Allah izin. Tak bolehlah kita kata, hang jangan duk kata apa dekat iblis, dan hang jangan duk lawan iblis. Hang tahu tak siapa izin dia? Kalau dia ajak hang ikut tu, dia dapat kebenaran daripada Allah. Tiba-tiba kita nak pergi lawan dia. Apa sebab? Oh, kalut. Lingkup. Mau faham lagu ni lingkup. Allah izin tapi Allah tak redha. Okey. Saya bagi satu lagi cerita. Ni kesimpulan ni. Kesimpulan dia panjang sikitlah pasal saya nak bagi tuan-tuan faham. Kalau kesimpulan pendek, segi tuan-tuan tergantung. Okey. Tuan-tuan bisa dengar tak hadis Allah dah tulis kita ni masuk neraka dengan masuk syurga. Bisa dengar hadis tu? Hadis riwayat Bukhari tu. Sebelum tuan-tuan beranak, sebelum tuan-tuan diciptakan, sebelum tuan-tuan wujud, Allah dah tulis dah. Fulan syurga, fulan neraka.
Lepas tu kita pun, awak hang tak main masjid, aku ni nak buat macam mana? Aku kalau mayang pun, aku kalau bagus macam mana, baca Quran, puasa tak buka-buka pun, aku ni dah Tuhan tulis dah masuk neraka. Kita pun tengok dia. Mau kalau dengan gayung hang ni, memang kalau Tuhan tak tulis buat aku, tulis bagi. Saya nak bagi tuan-tuan faham. Kadang-kadang orang dia sangka buruk kat Tuhan tu. Dia kata, Tuhan pasal apa pergi tulis? Tak ada apa-apa lagi dia tulis dah. Betul tak tuan-tuan? Ada tak pernah tak terlintas, terdetik? Tuan-tuan ni mungkin pangkat wali ni tak ada lah nak terfikir benda-benda tak elok ni kan. Tapi kita kena bagi clear tau. Kita kena bagi clear world view kita, pandangan kita tentang isu ini. Apabila Nabi itu berkata, Allah telah menulis seseorang itu ahli syurga, ahli neraka, Tuhan telah tulis. Bila Tuhan telah tulis, artinya apa? Hang buat macam mana pun, hang pesah macam mana pun. Pasal itu Nabi kata, ada orang beramal dengan amalan ahli syurga, hidupnya dengan amalan ahli syurga, selangkah dia dengan syurga. Selangkah, dia langkah tu masuk syurga, selangkah tu saja. Oleh kerana Allah tulis dia ahli neraka, dia pergi jadi ahli neraka. Tuan-tuan bisa dengar hadis kan? Yang satu orang lagi ahli neraka, buat amalan ahli neraka, hidup sebagai ahli neraka, dia langkah selangkah lagi dia masuk neraka. Tapi Tuhan tulis dah dia ahli syurga. Sebelum dia selangkah tu, dia buat satu amalan, dia masuk syurga. Kita dengar macam ni, apa ni? Aku mayang teruk-teruk tetap boleh masuk neraka. Dia tak mayang, tiba-tiba dia masuk syurga. Apa cerita ni? Cerita dia macam ni. Kita cerita bagi faham. Kalau faham, boleh pergi makan. Kan? Macam jauh satu pula. Kalau buat, boleh balik awal. Okey. Dia bukan payah, dia senang ya. Saya bagi contoh. Kita punya perangai, kelaku, tindak tanduk kita, Tuhan tahu ke tak? Tuhan tahu ke tak? Tuhan tahu kan? Jadi dia tulis kita tu ahli neraka pasal apa? Pasal dia punya ilmu dah lebih maha mengetahui sebelum jadi lagi. Jadi dia tulis tu apa yang memang akan jadi. Okey, saya tahu. Tuan-tuan akan lambat tangkap sikit. Bagi contoh. Tok Imam buat kenduri. Tok Imam buat kenduri. Panggil Cikgu Din, tak panggil saya. Cikgu Din, biar kad. Saya duduk tepi Cikgu Din. Ni, Cikgu Din, saya buat kenduri. Dia lupa habis. Cikgu Din tanya, Tok Imam depan saya. Ustaz tak panggil? Dia bukan nak pergi. Cikgu Din pun tanya saya. Ustaz, tak apa ke Tok Imam tak panggil? Betul lagu dia kata, memang saya takkan pergi. Zalim tak Tok Imam? Tak zalim lah. Pasal apa? Pasal hak yang saya tu dia boleh panggil orang lain. Dan dia tak panggil saya tu betul dah. Pasal dia tahu saya tak pergi. Awal-awal lagi potong. Dia ni panggil bukan nak main, potong. Dia ni memang nak main. Dia ni boleh panggil? Dia ni jangan panggil. Dia memang main tapi makan banyak, potong juga. Contoh. Bukan betul contoh. Jadi yang Tok Imam pilih hak yang dia nak bagi kad, dengan pilih hak yang dia tak mau bagi kad tu, kita sokong. Pasal apa? Pasal pi bagi dekat orang yang tak mau mai, rugi kad. So dia potong siap-siap, yang ni grup tak payah panggil, yang ni grup kita panggil. Bini kita pasal apa? Dia ni duduk belah tak panggil, dia bukan nak mai. Itu kita punya pengetahuan, kita buatlah macam tu. Betul tak? Maka Allah, ilmu dia beyond time, mengatasi segala-galanya. Dia dah tahu dah kesudahan kita. Macam cikgu, periksa tak keluar lagi, dia dah boleh tulis dah. Ni hang pergi beli siap-siap beg, hang beli tiket siap-siap. Ni hang masuk universiti. Ni hang pergi minta kerja kedai motor garage tu.
Kita cikgu. Ni hang masa orang buat keluar keputusan SPM hanya duk main, hantar duk main. Ni hantar duk tunggu keputusan pun hanya tak ada tunggu. Hampir cari pokok-pokok getah mana hampir menoreh. Awak cikgu, tunggu keputusan keluar dulu. Ni keputusan tak keluar, aku tahu dah hang tu mana. Betul. Pasal dia tahu ilmu dia lah, kita tak petikai cikgu tu. Macam mana cikgu boleh kata saya? Ni lembaga periksa tak keluar, aku dah boleh tulis dah hang dapat apa. Anak aku tulis siap. Kita pun ambil satu kertas tulis gagal. Hang pegang kertas ni, betul hang mai keputusan. Hang banding tengok. Tengok cikgu salah. Hak yang cikgu tulis lulus sebenarnya gagal juga. Nampak tak? Pengetahuan cikgu tu beyond time, mengatasi masa. Cikgu tu dah boleh tahu. So bila Tuhan tulis kita ahli neraka, dia dah tahu kelakuan, tindakan dan pilihan kehidupan perjalanan kita tu, dia dah tahu. Bukan dia tulis tu kerana dia tetapkan kita ahli neraka, tapi memang kita memilih untuk jadi ahli. Kita yang pilih nak jadi jahat tak guna tu, dan dia tahu kita nak pilih hak tu. Pasal apa dia tahu kita tak pilih lagi? Pasal dia Tuhan lah. Kalau dia pun tunggu benda tu jadi baru dia tahu, dia tak jadi Tuhan lah. Betul tak tuan? Allah kata kat malaikat, hang jangan tulis lagi. Biar dia buat dulu baru hang tulis. Pasal kita pun tak tahu dia nak buat apa. Ui, Tuhan apa? Tuhan dia kena maha mengetahui. Nampak? Sebab itu apabila Allah menulis kita ahli syurga dengan ilmu dia, dan dia maha mengetahui benda tu, dan dia tahu the whole life kita, tak beranak lagi sampai kita mati, dia dah tahu. Lepas tu semua dia tahu. Maka kita ahli sunnati wal jamaah beriman bahawa Allah memberi pilihan. Allah memberi pilihan. Kita decide apa yang kita nak buat. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha wa hadainahun najdai. Imma syakiran wa imma kafura. Kan dalam surah Al-Insan tu. Kita memilih sama ada nak bersyukur atau kita memilih sama ada nak kufur. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Siapa yang nak beriman, siapa yang nak bersedekah, kami akan pemudahkan urusannya. Dan siapa yang wa amma man bakhila wastaghna, siapa yang nak bakhil, nak kedekut, dia pilih nak kedekut, dia pilih nak jahat, kami pemudah kahala nak jahat tu. Nampak? Fasanuyassiruhu lil yusra. Tapi di pilihan itu di kita. Nampak tuan? Okey. So bila kita jelas hal ini, siapa yang buat baik dengan izin Allah, dengan pilihan dia, dengan pengetahuan Allah, tetapi di diri dia. Tapi hakikatnya Allah nak baik ke buruk? Allah nak semua baik. Allah nak kita semua beriman. Tapi kita memilih untuk tak beriman, dan Allah izinkan benda tu. Sebab itu bila kita masuk neraka, kita tak boleh salahkan sesiapa melainkan diri kita. Qadariyah pun melampau, Jabriyah melampau, ahli sunnah bertengahan. Tapi kalau kita pilih benda tu, Tuhan tak izin, ada tak? Banyak. Pasal itu kita kata walaupun kita berusaha, walaupun kita dah bertindak, tapi kalau Tuhan tak izin, tetap tak berlaku. Tapi tetap ada bahagian kita dalam pilihan tu. Aku dulu kan nak menikah dengan hang. Balik daripada masjid, lepas daripada sarapan, aku dulu kan nak menikah dengan hang, menikah dengan orang lain. Tapi Tuhan takdir izin nak menikah dengan hang. Lepas tu bini dia jawab, padan lah, tak mau menikah dengan saya pun, anak 8 lah. Kan? Kena ayat tu, terus patah balik masjid, mayang duha 2 rakaat. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.